Saya pelajar Sejuk Kartik, guru pengajian perniagaan, Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Hari ini cikgu nak bincang satu lagi bahagian, iaitu berkaitan dengan kuasa pemimpin, di bawah bahagian pengurusan, pengajian perniagaan penggal 2. So kita akan bincang dua bahagian. Yang pertama, mentakrifkan maksud kepimpinan dan jelaskan kepentingan. So kita nak bincang apakah maksud kepimpinan dan kenapa kepimpinan ini penting. Dan yang kedua, kamu sepatutnya boleh menjelaskan jenis-jenis kuasa pemimpin. Kuasa ni ada 5, iaitu kuasa sah, kuasa ganjaran, kuasa desakan, kuasa rujukan dan kuasa kepakaran. Jadi cikgu galakkan kamu hafal singkatan ni. Kugan kedesaru. Kugan ni rujuk pada kuasa ganjaran. Rujuk pada kuasa kepakaran. Desakan, sah dan juga rujukan. Kugan kedesaru. So ada 5 jenis kuasa. Alright. Let's start with apa dia kepimpinan. So leadership ni merujuk pada satu proses. Jadi kalau soalan tanya fungsi pengurusan, tak kira lah perancangan ke pengorganisasian, kepimpinan atau pengawalan, keyword dia proses. Proses di mana pemimpin cuba mempengaruhi gelagat pekerja. Dia cuba mempengaruhi tingkah laku pekerja supaya mereka buat kerja yang telah diberikan untuk mencapai matlamat organisasi. So pekerja ni perlu diberi dorongan, pekerja perlu diberi motivasi. So tugas pemimpin ialah dia cuba mempengaruhi gelagat pekerja supaya mereka buat kerja yang ditetapkan untuk mencapai matlamat. Kenapa leadership ni penting? Satu, membantu organisasi mencapai visi dan misi. Setiap organisasi ada wawasan kan? Apa yang mereka nak capai. Jadi kepimpinan ni membantu kita untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dan kepimpinan juga membolehkan pemimpin ni mengkomunikasikan dasar dan rancangan kepada subordinat. Apa dasar, atau garis panduan dia, apa rancangan untuk mencapai matlamat dan sebagainya. Kita boleh communicate, boleh menjelaskan, boleh memotivasi atau mendorong pekerja. Teladan yang baik atau contoh yang baik, role model, suri teladan. Dan memastikan pelakon pekerja selaras dengan matlamat organisasi. Itu kepentingan kepimpinan. Alright, kita pergi kepada kuasa. Apa dia kuasa? Kuasa ialah keupayaan ketua untuk mempengaruhi atau membuat orang lain melakukan kerja yang diarahkan olehnya. Itu dipanggil kuasa, power. Power ni kebolehan untuk mempengaruhi pekerja. So ada 5 jenis kuasa. Yang pertama ialah dipanggil kuasa ganjaran atau rewarding power. So kita menggunakan reward untuk mempengaruhi pekerja. So apa definisi dia? Keupayaan pemimpin untuk memberi sesuatu yang bernilai, something valuable. Mungkin berbentuk kewangan atau bukan kewangan kepada mereka yang telah melaksanakan tugas atau arahan yang telah diberikan. So we give something valuable. Beri sesuatu yang bernilai, mungkin berbentuk kewangan atau bukan kewangan. So kewangan ni contohnya kita bagi kenaikan gaji, bonus pada pekerja yang menunjukkan prestasi cemerlang. Bukan kewangan ni contohnya kenaikan pangkat, memberi insentif, cuti tambahan. Semua ni dipanggil bukan kewangan. So kuasa memberi sesuatu yang bernilai ini dipanggil kuasa ganjaran. Tengok contoh. Cik Dayang ialah pengurus pengeluaran dan beliau telah menaikkan pangkat penyelia pengeluarannya Cik Sayang kerana menunjukkan prestasi cemerlang. So kenaikan pangkat ni menunjukkan kebolehan memberi ganjaran. We call that kuasa ganjaran. Alright. Yang kedua, kuasa desakan, coercive power. So di sini pemimpin akan gunakan ugutan atau tekanan. Dia gunakan ugutan atau tekanan untuk mempengaruhi pengikut. Ini dipanggil kuasa negatif lah. Denda ni mungkin berbentuk teguran, memecat pekerja, itu dipanggil coercive. Kuasa desakan.
Contoh Encik Garang ialah pengurus syarikat BB Sdn Berhad. Beliau selalu menggunakan ugutan ancaman seperti dia akan menahan kenaikan pangkat atau pemotongan allowance kata pekerja yang tidak mencapai prestasi yang ditetapkan. So, dia menakutkan pekerja bawaan. Itu dipanggil kuasa desakan. Okey. Yang ketiga, kuasa sah, legitimate power. Okey. Kuasa sah ni wujud kerana kedudukan atau jawatan seseorang dalam organisasi. Keyword dia apa? Kedudukan. Okey. So, kita dah belajar dalam bahagian pertama kan, itu peringkat pengurusan ni ada 3. Pengurusan atasan, pengurusan pertengahan, pengurusan bawaan. So, lagi tinggi kedudukan, lagi tinggilah kuasa yang dimiliki. Okey. So, kuasa ni wujud kerana kedudukan atau jawatan dalam organisasi. Dan dia merupakan authority formal. Authority formal maksudnya diberikan oleh organisasi. Okey. Contoh, Cik Jelita merupakan pengurus besar Syarikat Pakaian Cantik Berhad. So, jawatan ni wujudkan kuasa kepada Cik Jelita. Okey, dia dipanggil kuasa sah. Okey. Okey, yang keempat, kuasa kepakaran, expert power. Okey. Kuasa kepakaran ni dia boleh mempengaruhi pengikut kerana pengetahuan atau kemahiran khusus yang dimiliki. Dia adalah orang yang ada knowledge, ada kemahiran khusus. Jadi, orang ikut arahan dia kerana dia ni memang expert dalam bidang tertentu. Okey. Contoh, Encik Bijak ialah pengurus kewangan Syarikat Pembinaan Wawasan yang mempunyai kepakaran dalam aspek pelaburan dan pihak pengurusan sering berbincang dengan Encik Bijak untuk mendapatkan khidmat nasihat pelaburan. Nampak tak? Dia ni expert dalam bidang pelaburan. Jadi ramai orang ikut atau minta pandangan dia. Itu menunjukkan dia ada expertise, kepakaran. Okey, so keyword dia pengetahuan dan kemahiran khusus. Okey. Okey, last one, kuasa rujukan atau reference power. Okey. So kuasa rujukan ni menunjukkan ciri-ciri peribadi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Okey, ini menyebabkan dia boleh mempengaruhi pengikut. Okey, contohnya personaliti yang baiklah, beramah, menepati masa, berpakaian kemas, dia menjadi contoh, role model, contoh kepada orang lain. Itu dipanggil kuasa rujukan, reference power. Okey. Contoh, Cik Jelita ialah pengurus sumber manusia sebuah bank komersial dan amat dihormati kaki tangan kerana sifat peribadi yang dimiliki seperti bersopan santun dan beramah. So, dia diikuti atau pemimpin boleh mempengaruhi pengikut kerana dia ada ciri-ciri peribadi, sifat kendiri dia. Itu dipanggil kuasa rujukan. Okey. So, ingat ada berapa jenis kuasa? Ada 5 kan? Itu kuasa sah, kuasa ganjaran, kuasa desakan, kuasa kepakaran dan kuasa rujukan. Okey. Apa yang cikgu suruh hafal tadi? Kogen ke mana? Ke Desaru. Okey. Kogen ke Desaru ada 5 jenis kuasa. Okey. Okey, contoh soalan. Berikan maksud kepimpinan dan nyatakan 3 kepentingannya. Beri 1 maksud dan 3 kepentingan. Jadi kamu dapat 4 markah. Okey, apakah maksud kepimpinan? Proses pemimpin cuba mempengaruhi gelagat pekerja supaya mereka buat kerja untuk mencapai matlamat. Lepas tu berikan kepentingan. Okey. Okey, soalan yang kedua, senaraikan 4 jenis kuasa seorang pemimpin. Ini tak perlu uraian. 4 jenis kuasa ialah kuasa sah, kuasa desakan, kuasa rujukan, kuasa kepakaran. Tapi pastikan ada perkataan kuasa di depan. Okey. Uraikan 3 kuasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Okey. Keyword dia uraikan. Jadi kena ada fakta, 1 uraian. Kuasa sah, keyword dia kedudukan. Kuasa kepakaran, kemahiran khusus. Kuasa ganjaran, memberi sesuatu yang bernilai. Okey, 1 fakta, 1 uraian. Jelaskan 2 jenis kuasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jelaskan. Jadi kena ada 1 fakta, 1 uraian, 1 contoh. Kuasa sah. Kuasa yang wujud kerana kedudukan atau jawatan individu dalam organisasi. Keyword dia apa? Kedudukan, jawatan. Contoh, Encik Malik merupakan ketua pegawai exekutif sebuah syarikat perabot. Okey, ini menunjukkan jawatan dia. Okey, so 1 fakta, 1 uraian, 1 contoh. Kuasa kepakaran. Kuasa kerana kemahiran atau pengetahuan yang dimiliki. Contohnya,
Encik Zulkifli sering dirujuk oleh pihak pengurusan kerana kepakaran dalam pelaksanaan ISO dan TQM dalam organisasi. Satu fakta, satu uraian, satu contoh. Jelaskan kuasa pemimpin. Okey, kamu diberi fakta, berikan satu uraian, satu contoh. Okey. Okey, soalan kes. Encik Baba merupakan pengurus besar Syarikat Perabot Mutiara Berhad. Produktiviti pekerja kilang telah meningkat sebanyak 12% pada tahun lalu dan syarikat juga mencatat peningkatan keuntungan sebanyak 40%. Encik Baba meluluskan bonus sebanyak 3 bulan kepada semua pekerja. Peningkatan produktiviti pekerja disebabkan oleh kebolehan Encik Baba mencipta proses pengeluaran yang lebih efisien yang mampu menghasilkan perabot dengan lebih mudah dan berkualiti. Syarikat Mutiara mempunyai keadalan TNT yang rendah disebabkan sifat kepimpinan Encik Baba yang berkarismatik. Beliau seorang yang peramah dan pekerja boleh berjumpa beliau bila-bila masa untuk membincang masalah pekerjaan dan juga masalah peribadi mereka. Okey. So, soalannya, jelaskan jenis kuasa yang dimiliki oleh Encik Baba. Okey. So, keyword dia jenis kuasa. Okey. Alright. So, bila baca kes ni, kita akan perhatikan Encik Baba merupakan pengurus besar. Ini menunjukkan jawatan. So, kuasa apa ni? Kuasa SAR kan? Okey, kuasa SAR. Encik Baba meluluskan bonus 3 bulan. Luluskan bonus ni menunjukkan kuasa apa? Kuasa ganjaran. Okey. Kebolehan Encik Baba mencipta proses pengeluaran yang lebih efisien. Dia ni expert. Ada kebolehan mencipta. Itu kuasa kepakaran. Okey. Kepimpinan Encik Baba ni berkarismatik. Seorang yang peramah. Ini menunjukkan sifat diri dia. Itu kuasa rujukan. Okey. So, jawapan bagi satu fakta, satu uraian, kaitan kes. Okey. Fakta dia kuasa SAR. Okey. Merujuk pada kuasa yang wujud disebabkan oleh kedudukan dan jawatan seorang dalam organisasi. Kaitan kes, Encik Baba merupakan pengurus besar Syarikat Perabot Mutiara Berhad. Sama juga kuasa ganjaran, uraian, kaitan kes. Kuasa kepakaran, uraian, kaitan kes. Kuasa rujukan, uraian, kaitan kes. Okey. Alright. So, cikgu dah bincang hari ini maksud kepimpinan, kepentingan kepimpinan dan juga 5 jenis kuasa. Jangan lupa Kugan ke Desaru. Okey. So, harap kamu akan suka apa yang cikgu sampaikan ni, bantu kamu memahami konsep-konsep penting dalam pengurusan supaya boleh skor dalam pengajian perniagaan NCPM Penggal 2. Jangan lupa subscribe, like dan share dan bagilah komen ya. Okey pelajar, bye, good luck.